Berita menarik hari ini, dasoka.com, Ahad 21 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana jangkitan sporadik atau kategori bergejala dikesan paling banyak dilaporkan di daerah yang sering mencatat kes harian COVID-19 yang tinggi. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata bagi catatan hari ini saja, daerah Kota Kinabalu merekodkan kes jangkitan sporadik antara yang tertinggi di Sabah. Katanya sebanyak 45 daripada 98 kes di Kota Kinabalu hari ini adalah kes melalui saringan bergejala, diikuti 19 daripada 39 kes di Penampang, 23 daripada 38 kes di Kota Belud dan 13 daripada 26 kes di Ranau. Sebagai pencegahan, katanya amatlah penting bagi semua penduduk mematuhi prosedur operasi standard secara serius dan berdisiplin bagi mengelak jangkitan COVID-19, khususnya apabila berada di tempat awam atau dalam perjumpaan secara berkumpulan. Beliau turut mengulangi peringatan kepada orang ramai bahawa vaksin tidak memberi perlindungan 100% daripada jangkitan walaupun sudah menerima vaksin yang lengkap. Sementara itu, masih berkata secara keseluruhan jumlah kes harian COVID-19 bagi Sabah turun 108 kes kepada 437 kes hari ini berbanding 545 kes malam. Katanya lebih banyak daerah mencatatkan penurunan kes harian berbanding daerah yang merekodkan pertambahan kes. Sementara itu, Barisan Nasional tidak menunggu lama untuk melantik Ketua Menteri Melaka selepas memenangi lebih 2/3 kerusi DUN pada pilihan raya negeri Melaka malam tadi. Calon Ketua Menteri dinamakan BN. Sebelum ini, Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13. Sejurus BN diumumkan secara rasmi memenangi 21 daripada 28 kerusi DUN. Sulaiman 55 yang memenangi kerusi DUN Lendu mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Pejabat Tuan Yang Terutama pada jam 12.58 tengah malam tadi. Sulaiman adalah penyandang jawatan Ketua Menteri Melaka yang sebelum ini dilantik setelah Kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah Melaka selepas pilihan raya umum ke-14 pada 2018 jatuh pada tahun lalu. Kemenangan besar BN dengan 21 kerusi pada PRN Melaka diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Abdul Ghani Saleh dalam satu sidang media khas pada jam 11.27 malam tadi. PRN Melaka menyaksikan Pakatan Harapan hanya memenangi 5 kerusi manakala 2 kerusi lagi dimenangi Perikatan Nasional. Secara keseluruhan, Abdul Ghani berkata seramai 326,068 atau 65.85% pengundi Melaka menunaikan tanggungjawab membuang undi sepanjang proses pengundian PRN Melaka semalam. Manakala rakyat Melaka memilih untuk mewujudkan kestabilan kerajaan apabila memberi kemenangan besar kepada Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka semalam. Pendapat itu disuarakan Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan AMK Sabah, Razif Rakimin, yang menyifatkan situasi PRN Melaka sama seperti PRN Sabah pada tahun lalu. Beliau berkata PRN Sabah sebelum ini menyaksikan rakyat negeri ini memilih gabungan yang disertai Perikatan Nasional untuk mengambil alih kerajaan negeri agar seiring dengan kerajaan pusat yang dipimpin PN. Berikutan itu katanya adalah sukar untuk pembangkang, khususnya Pakatan Harapan untuk merampas semula Melaka kerana BN lebih berpengaruh selepas kembali mengetuai kerajaan pusat. Razif berkata kemenangan BN pada PRN Melaka juga sudah dijangka ramai penganalisis politik sejak dari awal lagi. Beliau menjelaskan situasi PRN adalah berbeza berbanding pilihan raya umum kerana kerajaan persekutuan turut terbubar. Katanya ketika PRU rakyat tidak terikat selain berhak memilih sama ada mahu mengekalkan kerajaan sedia ada atau memilih gabungan baharu untuk mentadbir negara. Sementara itu katanya tindakan ramai sekutu PKR meletakkan kesalahan di bahu pengerusi PH yang juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tidak wajar. Beliau berkata semua rakan PH perlu faham faktor pentadbiran di peringkat persekutuan antara sebab utama rakyat memilih BN dan ia perlu diakui kepimpinan PH. Tegasnya kepimpinan PH perlu segera duduk bersama bagi memperkukuhkan kesatuan terutama untuk menghadapi PRN Pilihan Raya Sarawak dan PRU 15.
Seterusnya kita beralih kepada berita jenayah di mana rumah usang di kawasan Blok 31 Jalan Apas Tawau yang dijadikan pot pesta dadah sekumpulan lelaki diserbu sepasukan polis awal pagi tadi. Serbuan kira-kira jam 1 pagi itu seramai 7 lelaki berusia lingkungan 20 hingga 34 tahun ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau diketuai Assistant Superintendent Nur Azad Rahman. Ketua Polis Daerah Tawau Asisten Komisioner Peter Anak Umbuas berkata, polis yang mendapat maklumat berkaitan kegiatan itu kemudian melakukan pemeriksaan dan intipan. Katanya ketika intipan sedang dijalankan, semua suspek dilihat sedang leka berpesta dadah tanpa menyedari tingkah laku mereka diperhatikan pasukan polis. Peter berkata ujian air kencing terhadap individu terbabit mendapati semua mereka positif dadah. Sementara itu mengulas mengenai serbuan itu, Peter berkata operasi yang dijalankan adalah sebagai titik permulaan fasa endemik COVID-19 di daerah ini untuk membuat operasi besar-besaran secara berperingkat dari semasa ke semasa. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana seorang lelaki terselamat selepas terkena renjatan elektrik ketika cuba memadamkan api kebakaran dalam kejadian di Kampung Suang Punggur, Kota Belud di sini malam tadi. Dalam kejadian jam 10 malam itu, mangsa berusia 20 tahun dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.28 malam. Katanya susulan laporan itu sepasukan 11 anggota dan pegawai bersama sebuah jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan ERMS dikerah ke lokasi kejadian. Menurutnya operasi pemadaman terus dijalankan bagi mengawal api daripada terus merebak ke kawasan berhampiran. Tambahnya bahagian forensik JBPM akan menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti puncak kebakaran dan jumlah kerugian dalam insiden kebakaran ini. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.